Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat bersama beribadah pada malam ini dan dapat duduk dalam majlis ilmu ini. Tuan Imam dan Tuan Bilal, pengurusi dan ahli jadam kuasa surau yang dikasihi dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, juga para penonton dalam talian. Kita sambung pengajian tafsir Al-Azhar. Masih dalam suratul Fatihah. Habis surah Fatihah barulah kita masuk dalam suratul Baqarah. Malam ini kita masuk ayat yang ketiga. Kalau sempat kita habiskan terus. Ayat yang ketiga dari suratul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, atau kadang-kadang diterjemah sebagai yang pengasih lagi penyayang. Ayat ini menyempurnakan maksud dari ayat sebelumnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sebagai Rabb, sebagai pemelihara, pendidik bagi seluruh alam. Tidak lain maksud dan isi pendidikan itu melainkan kerana kasih sayangnya semata dan kerana murahnya belaka. Sebagai Allah Tuhan yang memelihara dan menjaga alam ini, disertai dengan sifat pemurahnya, sifat penyayangnya. Perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari kata asal yang sama, daripada perkataan rahimah. Kata kerjanya rahimah, sayang. Daripada perkataan itu juga datangnya belas kasihan, datangnya perkataan rahim, rahim ibu. Yang perempuan, yang betina ada rahim. Disitulah letaknya rahmat Allah. Jadi apa beza antara Rahman dengan Rahim? Rahman itu daripada perkataan Rahimah, tetapi ditambah alif nun. Rahimah jadi Rahman, dengan makna yang sentiasa. Rahman, macam orang nama Salim, tapi ada orang nama Salman, tambah alif nun, sentiasa sejahtera. Rahim pula daripada perkataan yang sama juga, tapi ditambah ya sebelum akhir belakang tu. Daripada rahimah jadi rahim. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah.
bentuk kata yang menggambarkan kesangatan. Jadi sangat sayang. Tapi dalam konteks terjemahan, Rahim tu dah jadi Maha Penyayang, sedangkan Rahman Maha Pemurah. Maha Pemurah. Murahnya Allah Ta'ala itu semua diberi, semua dapat. Yang baik dapat, yang jahat pun dapat. Yang taat pada Allah dapat nikmat, dapat rezeki. Yang kufur, yang ingkar pun dapat. Jadi bila kita bicara sifat Allah dengan sifat makhluk, walaupun ada sifat Allah dengan sifat makhluk itu sama, tapi dia punya degree-nya tu tak sama. Pemurahnya makhluk, orang yang pemurah dia mudah memberi, bantu orang, bagi duit, bagi harta, belanja makan. Tapi kalau orang yang dibelanja tu gaduh, musuh dengan dia, orang yang diberi bantuan itu buat benda tak baik kat dia, buat tuduhan atau menganiaya keluarga dia, dia akan berhenti dah. Dia tak akan bagi dah. Bagi bantuan, tiba-tiba memburukkan aku sendiri. Tetapi Allah Ta'ala punya pemurah, walaupun kepada makhluk yang derhaka kepadanya, yang melakukan maksiat, yang kufur, yang menyembah Tuhan yang lain, mendapat rezeki pada Allah tapi berterima kasih kepada yang lain. Yang lain itu mungkin syaitan, jin, ataupun patung, batu yang tak ada kuasa. Bahkan mungkin yang tidak wujud pun, menyembah dewa-dewa yang tak pernah wujud, tapi Tuhan masih memberi lagi kepada mereka. Itu murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan rahimnya punya, sayangnya Allah Ta'ala kepada makhluknya, yang di ulama sebut sayang kepada yang taat, sayang kasihnya kepada yang beriman, yang patuh. Yang itu sebahagiannya diberikan di dunia dan banyak lagi akan diberikan di akhirat, tetapi tidak diberikan kepada yang kafir, yang ingkar. Kita baca hadis tentang rahmat Allah Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut, yang maksudnya Allah Ta'ala menjadikan rahmat itu ketika Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, rahmat itu dijadikan 100 rahmat. Lalu Allah Ta'ala lepaskan atau berikan satu rahmat kepada makhluknya di dunia ini, hari ini, sekarang ini, dan Allah tahan lagi 99 untuk hari akhirat. Maknanya betapa banyaknya lagi rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya yang beriman, yang patuh, yang taat kepada. Di sana ada beberapa hadis yang disertakan oleh pengarang kitab ini tentang sifat rahman Allah Ta'ala. Antaranya sabda Rasulullah SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman Tabaraka wa Ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang ada perasaan rahim akan dirahmati oleh Tuhan yang Rahman. Orang-orang yang sayang, yang ada belas kasihan akan dikasihani oleh Tuhan Ar-Rahman yang maha berkat lagi maha tinggi. Irhamu man fil ard, sayangilah atau kasihanilah orang-orang yang ada di bumi, supaya kamu disayangi pula oleh yang di langit, supaya kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Ini pentingnya sifat rahmat, kasihan, belas pada makhluk, sesama makhluk. Tujuannya supaya kita mendapat kasihan belas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jadi yang keras, yang kasar, tapi jadilah yang penyayang, yang pengasih. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Seterusnya ayat yang keempat, Maliki yaumiddin.
yang menguasai hari pembalasan. Kita artikan yang menguasai apabila maliki kita baca dengan memanjangkan ma pada maliki. Memang kita baca maliki yaumiddin, tapi ada bacaan lain yang baca dengan pendek. Bila dibaca dengan pendek, maliki yaumiddin, artinya yang mempunyai hari pembalasan. Jadi situ ada beza sikit, tetapi maknanya tak jauh. Macam kita baca dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Yang situ memang kita pun baca pendek. Yang maliki yaumiddin kita baca panjang. Riwayat Hafs an Asim, riwayat dari Imam Hafs dari Imam Asim. Sedangkan ada baca qiraat lain baca pendek. Perbezaan cara bacaan itu dibahaskan dalam ilmu qiraat, dan dia merupakan sebahagian daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Cara-cara baca yang berbeza itu kesemuanya diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Cuma kita tak boleh campur aduk lah. Kalau kita baca dengan bacaan Hafs an Asim, kita baca seperti kita belajar dalam kebanyakan kitab tajwid di Malaysia. Tapi bila kita baca bacaan yang lain, qiraat Qalun ke Warash ke, kena ikut dia punya cara baca dia. Bahkan ada mushafnya, mushaf yang sama Al-Quran, tapi tanda bacaan tu ataupun setengah ejaan kalimahnya berbeza. Kesemua itu bukan kerana kesilapan catatan oleh para penulis Al-Quran, tidak, tapi kerana cara baca yang berbeza yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ada orang Rasulullah ajar macam ni, ada sahabat Rasulullah ajar macam ni, dan kesemuanya diberlakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, jadi Malik yang menguasai ataupun Malik yang mempunyai. Perkataan Malik itu kita dah guna dalam bahasa Melayu, milik. Malik maknanya raja, Malik yang memiliki atau yang menguasai. Sekitar situlah makna dia. Nak ceritanya bahawa ada suatu hari nanti yang dikuasai oleh Allah SWT sahaja. Tidak ada yang menguasai yang lain dari Allah. Tidak ada yang menjadi raja selain daripada Allah SWT. Dalam hidup kita di dunia ni, ada raja-raja di kalangan manusia, ketua manusia, atau yang mengetuai sebuah negara, sebuah wilayah. Zaman dahulu banyak raja-raja, zaman kita sekarang dah makin kurang. Ada ketua negara yang dipanggil presiden. Dalam Islam, ketua negara ini dipanggil khalifah. Dalam sejarah Islam dulu, ada ketikanya guna gelaran sultan. Khalifah, apa beza khalifah dengan raja? Khalifah itu daripada perkataan khalafah yang bermakna mengganti. Seorang khalifah, walaupun kerajaannya besar, luas, tapi dia hanya mengganti. Sedangkan raja, kalau makna raja, makna dia memilih negara tu dia punya, tanah tu dia punya, rakyat bawah dia berkongsi dengannya, atau diberikan bahagian daripadanya. Tapi kalau khalifah, dia tidak memiliki semuanya, dia hanya mengganti. Sejak bila khalifah tu mengganti? Bila kita baca Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30, seawal Nabi Adam belum dicipta, Allah Ta'ala sebut dah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di bumi itu mengganti. Anak kita duduk sini hanya mengganti. Ganti kepada siapa? Kita ganti kepada Allah yang memiliki bumi asalnya. Lalu kita disuruh duduk sini, kita kena takbir bumi ni seperti yang Allah Ta'ala nak, mengikut peraturan Allah. Itu
Kemudian makna lainnya adalah kita ni duduk kat bumi ni bukan kita yang mula-mula duduk. Sebelum kita ada makhluk lain duduk di sini. Bila makhluk itu buat masalah, lalu Allah Ta'ala hapuskan mereka di bumi, diperangi, walaupun tak hapus habis. Tapi selepas tu Allah Ta'ala ijtihad nak letak makhluk lain ganti pula dia. Makhluk yang awal duduk di bumi adalah jin. Kita adalah makhluk selepas jin yang diturunkan ke bumi. Jadi maknanya bukan kita yang mula-mula duduk sini. Kadang-kadang dalam sejarah manusia pun berlaku perebutan, pertikaian, siapa dulu di sini. Jadi kalau kita rasa kita dulu, bangsa ini dulu, tiba-tiba ada orang lain kata kami lagi awal, tiba-tiba jin kata kita awal dulu. Tapi masalahnya mereka dah diketepikan sebelum Allah Ta'ala turunkan manusia ke bumi. Itu disebut dalam tafsir yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas. Ataupun yang ketiga adalah kita jadi khalifah ni, kita adalah makhluk yang silih berganti. Umur kita tak panjang kalau dibanding dengan makhluk lain. Banding dengan malaikat, malaikat 1000 tahun. Jin pun 1000 tahun, tapi malaikat barangkali lagi panjang. Jin usianya 1000 tahun. Manusia zaman hari ini usia kita 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Paling panjang pun barangkali Nabi Nuh disebut 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun. Tapi tak ada 2-3 ribu tahun. Jin ada yang 4000 tahun. Iblis yang telah ada sebelum Nabi Adam dah wafat. Iblis ada lagi sampai sekarang, sampai hari kiamat, kerana Allah Ta'ala beri dia tangguh. Makhluk-makhluk jin ini umurnya panjang-panjang. Jadi oleh kerana umur manusia ni pendek, maka manusia tak bertahan lama di bumi ini. Dia kena pasing, dia kena serah urusan dia, harta dia, amanah yang dipegang kepada orang selepas dia. Jadi silih berganti itulah yang dipanggil khalifah. Raja, ni kalau nak cerita makna raja dia memilih. Khalifah dalam Islam, satu tadi kita cerita Nabi Adam tu khalifah. Kemudian bila kita cerita pasal Sayyidina Abu Bakar Siddiq dilantik menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak itulah ketua-ketua umat Islam dipanggil khalifah, mengganti dia. Mereka status mengganti. Itu menjadikan seorang pemimpin dalam Islam tidak akan merasakan kerajaannya, kuasa yang dia ada itu dia punya. Bahkan dia hanya mewakili. Sampaikan Abu Bakar Siddiq bila dia nak meninggal dunia, dia tak nak ada ahli keluarga dia ganti dia, cukuplah aku seorang. Sayyidina Umar bila dia ditikam, kemudian dia pun hampir nak meninggal dunia, para sahabat keliling kata, calonkanlah siapa nak ganti kau. Umar kata, takkan aku nak pikul urusan kau, kamu semua masih hidup dan masa mati pula. Cukuplah. Umar kata, orang sebelum aku calonkan pengganti, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Tapi orang sebelum Abu Bakar, iaitu Rasulullah SAW, tidak mencalonkan sesiapa. Maka fahamlah para sahabat yang berada di keliling Sayyidina Umar bahawa Umar tidak mahu mencalonkan sesiapa. Cuma dia tentukan beberapa orang, 6 atau 7 orang untuk jadi anggota mesyuarat pemilihan yang menentukan siapa jadi pengganti. Jadi ini khalifah. Walaupun begitu, kita kata sistem khilafah itulah yang ideal yang dipraktikan selepas Rasulullah SAW berdasarkan kepada dalil Quran dan hadis dan sebagainya. Tetapi sistem raja itu pun ada, kerana ketika Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Daud itu disebut sebagai khalifah dan disebut juga diberikan kerajaan raja. Jadi dia tidaklah semestinya khalifah seperti Khulafaur Rasyidin, tetapi itulah yang terbaik. Itu kalau bincang panjang. Cuma saya nak cerita di sini adalah bila kita sebut Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, inilah raja yang memilih
Memilih apa? Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan di akhirat itu yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Di dunia ni memang Allah Taala juga yang berkuasa, tetapi Allah Taala biarkan kita takbir. Allah bagi arahan buat begini-begini, manusia ikut atau tidak arahan itu Allah Taala biar dulu, kerana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan kita ruang kekuasaan untuk mentadbir bumi yang tinggi dengan kuasa yang lebih banyak, yang kecil-kecil seperti kita ni dengan lingkungan yang lebih sedikit, supaya Allah Ta'ala tengok bagaimanakah kelakuan kamu, prestasi kamu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut yang maksudnya dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, supaya dia lihat bagaimanakah kamu berlakukan, kamu buat. Jadi masa kita kat dunia ni ada ketua, ada pemimpin, ada raja yang memerintah, yang berkuasa di wilayah tertentu, di tempat tertentu. Tapi bila berlaku hari kebangkitan, hari akhirat, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lanjut, hari pembalasan itu disebut dalam ayat itu tadi Yaumiddin. Yaum, hari, din, pembalasan. Biasa kita guna perkataan din dengan makna agama atau cara hidup, tetapi din juga bermakna pembalasan. Daripada perkataan itu, ini kayanya bahasa lah. Dalam konteks ini kita sebut bahasa Arab. Bahasa-bahasa lain pun ada konteks-konteks yang berbeza kan. Kadang satu perkataan memberi 2-3 makna. Macam dalam bahasa Melayu barangkali perkataan mangga. Mangga ada berapa makna? Mangga yang dijual di kedai buah-buahan adalah buah. Tapi mangga yang dijual di hardware adalah kunci. Mangga yang dijual di kedai buku adalah majalah. Jadi kalau orang nak pergi pasar, kita kata belikan mangga, maka dia patut beli buah lah. Tapi kalau dia pergi Mr. DIY, kita kata belikan mangga, tak patutlah dia beli buah. Itu konteks. Jadi din pun ada ketikanya bermakna agama, ada ketika bermakna pembalasan, dan ada ketika bermakna akhlak. Bila Rasulullah SAW sebut Fadhfar fi dzati din, pilihlah calon isteri yang ada agama. Taribat siadak, kamu akan berpuas hati. Yang ada agama di situ bukan makna sekadar makna dia ada agama, bukan free thinker, bukan etis, bukan. Yang ada agama di situ sebenarnya masuk yang ada akhlak baik. Dzati, calon-calon isteri yang berakhlak baik. Pun begitu, ulama dibincang juga ad-din dengan makna agama tadi dengan makna pembalasan ada kaitan, ada synchronize-nya. Iaitu agama ni yang menentukan hukum-hukum wajib, haram, sunat, makruh, semua ni yang jadi panduan hidup kita. Nanti itulah yang menjadi ketentuan balasan kita di akhirat nanti. Bagaimana perlakuan kita? Kalau baik, dibalas baik. Kalau buruk, derhaka, dibalas dengan yang buruk. Yang pentingnya bila kita membaca surah Al-Fatihah, khususnya dalam solat, maka yang terlintas dalam ingatan dan hati kita ketika itu adalah, salah satunya adalah selepas ini kita akan mati dan kita akan bangkit semula untuk dibalas. Mula-mula kita bisa baca Bismillah dengan nama Allah, Pemurah Maha Penyayang. Lepas tu kita puji Allah, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam ini. Lepas tu kita sebut sekali lagi yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lepas tu kita diingatkan, lepas ni ada hari pembalasan. Yang hari itu hanya Allah sahaja yang menguasai. Ada disebut dalam hadis Qudusi, bila semua makhluk telah mati dah ditiupkan sangkakala yang pertama, semua makhluk mati, manusia, jin, hidupan, semua mati. Kemudian para malaikat pun mati semua. Tinggallah malaikat-malaikat yang utama, Jibril, Mikail, Israfil.
Kemudian mereka pun dimatikan oleh Allah Ta'ala. Bila semua dah mati, Allah Ta'ala menyeru, di manakah raja-raja? Nak tunjuk, nak ingatkan kepada kita bahawa kita sementara kat dunia ni. Umur kita, harta, kuasa, kekayaan yang kita ada itu sampai masanya hilang semua, semuanya kembali kepada Allah SWT. Ada ulama sebut kematian itu adalah cara Allah Ta'ala menghentikan semua kesombongan. Allah Ta'ala ni yang menghidup dan mematikan, yuhyi wa yumit. Kematian itu adalah salah satu cara, bahkan cara yang utama bagaimana kesombongan, keangkuhan itu terhenti di kalangan makhluk, terutama manusia. Mati aja, tak ada apa-apa dah. Tapi itu ada juga yang bangkit sombong balik ada. Kita baca dalam surah Yasin, kan manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Apa nama ayat tu? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, celakalah kita, siapakah pula yang membangkitkan kita dari tidur kita ini? Orang-orang kafir yang tak beriman dalam hidup dia mati juga bersama dengan orang beriman dan semua orang. Tetapi bila hidup balik daripada kematian, bila roh dimasukkan balik dalam jasad dan manusia bangkit di padang mahsyar, yang kafir ni ada yang terpenga-penga. Yalah, alam kubur tu masing-masinglah bahagian ada juga. Tapi bila roh bersatu dengan jasad balik, mereka bangkit, mereka kata, siapa pula kejut ni? Lalu sambungannya adalah hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul yang diutuskan. Kita kalau baca dengan baca surah Yasin itu sampai situ kita ada saktah. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-Rahman. Kenapa ada saktah? Kerana ucapan yang tanya siapa kejutkan kita itu ucapan orang kafir, sedangkan jawapan dia hadza ma wa'ada ar-Rahman itu adalah jawapan daripada orang beriman. Ataupun kalau kita wakaf memang terpisah. Jadi hari akhirat itu memang Allah sahaja yang berkuasa, raja-raja semua tak ada. Bila kita telah menyedari bahawa alam ini dimiliki oleh Allah Ta'ala, selepas ini ada hari pembalasan pula, lalu kita tingkatkan keazaman kita dengan ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ini Allah Ta'ala yang turunkan. Allah Ta'ala yang ajar kita bacaannya untuk dibaca dalam sembahyang. Walaupun kita yang membacanya, dan isi surah Fatihah itu adalah pujian, permohonan kepada Allah Ta'ala daripada hamba, tetapi yang menyusun ataupun yang menentukan apa nak dibaca, apa nak dibunyikan itu Allah Ta'ala. Ada orang kafir, dia tengok Quran, dia tengok surah Fatihah ni, ini bukan kalam Tuhan, dia kata. Sebab ini manusia yang bercakap kepada Tuhan. Kalau macam surah apa nama Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, itu Tuhan kata kepada makhluk. Itu kata mereka. Kita kata bahawa ini adalah kalam Allah, Tuhan yang sebut, Tuhan yang atur, dan Tuhan nak suruh kita baca, kita ungkapkan begitu. Ibaratnya macam lagu lah. Lagu, yang mencipta lagu itu kan pencipta lagu. Tapi bila lagu itu dinyanyikan oleh orang lain, orang tak panggil lagu itu nisbah kepada orang yang menyanyi itu. Orang akan rasa, oh ni lagu siapa? Mana Nengah ke,
Sudirman ke situ, walaupun yang nyanyi orang lain. Kenapa? Kerana yang menyusun kata-kata itu orang itu. Jadi Fatihah ini Tuhan ajar kita, bila kita menghadap Tuhan, bila kita nak bermohon kepada Tuhan, apa yang patut kita sebut. Jadi inilah 7 ayat yang kita berulang hari-hari. Kalimah iyyaka kita ertikan engkaulah, atau boleh lebih didekatkan lagi dengan maknanya dengan menyebut hanya engkau sahajalah. Iyyaka na'budu, engkau sahajalah kami sembah. Iyyaka nasta'in, engkau sahajalah kami mohon pertolongan. Dari segi bahasa Arab, kita boleh sebut kami sembah engkau. Dalam bahasa Arab kita akan sebut na'buduka, kami mohon tolong kepadamu. Nasta'inuka, tapi dalam ayat ini ka tu dah pergi ke depan, ka dulu. Tapi taklah jadi ka na'budu, dia jadi iyyaka na'budu ditambah iyyaka, didahulukan di depan. Bila didahulukan di depan itulah dia bermakna sahaja. Maknanya engkau sahaja. Barangkali kalau kita kias dalam bahasa Melayu, orang sebut saya, kalau orang bercerita lah, aku cinta padamu. Dengan dia kata engkaulah yang aku cinta. Dia punya makna tu ada beza sikit. Jadi bila disebut engkau dulu, maknanya engkau saja aku cinta, lain tak ada. Tapi kalau dia kata aku cinta padamu dan ada lagi belakang. Tapi bila kamu tu dah di depan, kamulah yang aku cinta, maka tak ada. Ayat 5 ini maknanya ayat inilah letaknya tauhid dalam surah Fatihah. Engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, tidak kepada yang lain. Dalam tafsir Profesor Hamka ini disebut pasal perkataan, terjemahan perkataan sembah. Dia kata makna sembah, okeylah sembah Allah, engkau sahaja kami sembah. Tetapi sembah tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia dah makna, beberapa makna. Sembah raja pun sembah juga, tapi sembah raja itu bukan memuja raja lah. Cara penghormatan kepada raja itu dalam bahasa kita. Jadi dia carakan kita pun boleh sebut ibadah. Engkaulah sahaja yang kami beribadah. Bila beribadah kepada Allah sahaja, tidak kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kemudian bahagian yang kedua, isti'anah. Nasta'in, iyyaka nasta'in, engkaulah yang kami mohon pertolongan. Kalau menurut bahasa sahaja, apabila kita kena tolong kepada seorang teman menyampaikan fikiran kita kepada anak kita di tempat yang jauh, atau meminta tolong mengangkat almari kerana terlalu berat, dalam bahasa disebut juga isti'anah. Padahal yang demikian tidak terlarang oleh agama. Kita bukakan hal ini untuk mengetahui betapa sukarnya menterjemah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Terjemah ini bukan kerja mudah, terutama dari bahasa agama, terutama lagi bahasa agama, terutama lagi Arab dalam Al-Quran yang turun sebagai wahyu ilahi. Makanya kita menguatkan pendapat sebahagian besar ulama agar di samping terjemah atau tafsir, tidak boleh tidak hendaklah asli tulisan Arabnya dibawakan supaya orang lain yang mengerti dapat menyesuaikan maknanya dengan aslinya. Ini salah satu ciri Al-Quran, yaitu dia turun dalam bahasa Arab. Al-Quran ini bukan diturunkan secara makna sahaja lalu Rasulullah yang susun perkataan Arabnya, tidak. Al-Quran ini kalimahnya, perkataannya, hurufnya pun daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita nanti dalam surah Baqarah kita jumpa alif lam mim, dalam surah lain ada alif lam ra, alif lam mim sad, yasin, toha, kaf, ha, ya ain sad. Itu menunjukkan salah satu maknanya adalah Quran tu memang dalam bahasa Arab turunnya. Dalam Quran sendiri ada, kata silap, 6 tempat Allah Ta'ala sebut Quran ni
Qur'anan Arabiyya. Quran ni bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Quran bahasa Arab. Bahasa turunnya bahasa Arab. Kalam Allah itu dia tak tentu kepada satu bahasa tertentu, tidak. Sebab bahasa ni bahasa manusia, tapi turun kepada manusia dalam bahasa Arab. Baik. Dalam ayat ini bertemulah kita dengan tujuan. Dengan ayat ini kita nyatakan pengakuan bahawa hanya kepadanya sahaja kita memohonkan pertolongan, tiada kepada yang lain. Maknanya yang betul-betul kita minta tolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya dalam hal-hal yang maknawi. Minta tolong supaya diberikan kekuatan. Nak letak harapan ini kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk lain. Ataupun minta tolong kepada makhluk yang tidak nampak. Kalau kita minta tolong kepada orang, macam kita sebut ya, pengarang sebut contoh tadi, angkat almari, sampaikan mesej, itu tak ada masalah. Tapi sebab orang manusia itu nampak wujud. Tapi bila kita minta kepada benda yang tak nampak, makhluk jin, malaikat kita tak boleh, tak dapat berkomunikasi lah. Ini para nabi rasul dia boleh dapat kesemuan komunikasi dengan malaikat. Kalau jin, di sini timbul isu. Sebab apa? Bila manusia minta tolong dengan jin, satu, dia akan meletakkan pengharapan yang besar. Dari situ dah boleh berlakunya syirik. Dia akan minta benda-benda yang maknawi. Kemudian bila manusia minta dekat makhluk-makhluk yang tak nampak ni, makhluk itu sendiri dia jadi sombong. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada lelaki-lelaki di kalangan manusia itu meminta perlindungan kepada lelaki-lelaki di kalangan jin, maka jin-jin itu, maka itu menambahkan kepada jin-jin itu sifat sombong. Sebab itu kita dilarang minta kepada makhluk-makhluk yang tidak nampak ini. Tidak seperti kita minta tolong kepada manusia yang kita boleh nampak. Jin itu dia jadi makin sombong. Barangkali kalau kita nak kias dengan yang zahir ini, Samsing lah, Samsing ke kongsi gelap ke, yang menguasai satu kawasan tu kan, dia menguasai kawasan itu secara tidak legal, tidak betul, kutip duit perlindungan kan. Tetapi bila kita minta tolong dekat dia, maka dia akan jadi dia rasa dia dihargai, dia apa, diiktiraf lah. Padahal dia tidak mempunyai kuasa ke atas kawasan itu pun. Jadi bila kita minta tolong dekat dia, kita macam mengiktiraf itu, lalu dia bertambah pengaruh dan makin digeruni. Sebaliknya, Islam ajar makhluk-makhluk ini kena ditinggalkan. Tanpa menafikan bahawa makhluk itu ada, jin, syaitan ada. Makhluk itu ada di tempat-tempat tertentu. Yang orang kita bagi tempat kerah, angker dan sebagainya, itu ada dia. Tetapi kita tidak diajar minta tolong kat dia, minta perlindungan kat dia. Orang-orang Melayu selalu kalau cerita masuk hutan, minta tumpang lalu dengan apa nama tu, tumpang lalu kan. Kalau Jawa pun ada juga dulu ada seorang pakcik tu, dia ajar saya macam mana bila berburu kan, dapat tangkap landak ke pelanduk kat hutan. Kalau takut kena ganggu ke apa sama, sebelum sembelih tu minta dulu. Ni mbahnya minta satu ya. Macamlah dia penjaga binatang-binatang itu, padahal binatang itu hidup liar je. Jadi cara itu tidak betul. Kenapa yang buat tu bukan Melayu, Jawa je, Arab pun buat. Arab bila dia musafir, dia singgah di kawasan yang ada air,
wadi, lembah begitu, masa dia parking tu, sebelum dia pasang kemah semua, dia minta tolong. Dalam riwayat disebut Mu'idu bi sahibi hadzal wadi, aku minta lindung kepada tuan punya wadi ni, lembah ini. Ini zaman jahiliyah. Lalu Rasulullah ajar, jangan buat gitu. Diturunkan kepada kita surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca yang itu. Bukan minta lindung kepada makhluk yang tak nampak itu, yang boleh jadi dia ada kat situ tapi dia tak berkuasa pun kat situ. Apatah lagi Allah Ta'ala dah isytihar, yang jadi khalifah kat bumi manusia, bukan lagi jin. Zaman jin dah berlalu dan mereka masih ada di sini berkongsi tempat tinggalan dengan kita, dan itu kita diberitahu, dan kita pun bukan disuruh tidak mempercayai kewujudan mereka. Mereka ada, tetapi bukan caranya kita minta tolong, minta lindung dekat mereka. Minta tolong dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang mengganggu tu mungkin jin, ada orang deal dengan jin tu boleh jadi sembuh, boleh jadi selamat, tetapi Islam ajar minta kepada Allah Taala, bukan minta kepada jin tu. Kalau kita deal dengan jin tu, mungkin kita berkomunikasi, ada juga yang tak dapat, tetapi mungkin kita ditipu. Dia pun tak nampak, kita tak nampak dia. Kaedah asasnya adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Syaitan itu melihat kamu daripada dimensi yang kamu tidak dapat melihat mereka. Dah dia tak nampak, kalau dia tipu kita, habislah kita. Itu yang ada cerita dulu, orang sakit jumpa dengan bomoh tu mungkin komunikasi dengan jin. Dia kata nak sembuh kena mandi kena minum daripada air dari 7 sungai yang berbeza di 7 negara yang berbeza. Kalau 7 sungai berbeza tu mungkin kita kata ini mungkin beza dari segi biologi lah kan, sumbernya, airnya. Tapi bila 7 negara tu macam mana apa kaitan sepadan negara dengan sungai-sungai itu kan? Jin tu lah tak syarat pelik-pelik. Kalau ikut cerita tu, yang sakit tu dia ada kawan pramugari. Bolehlah cari 7 sungai 7 negara tu. Tapi sebenarnya kita bukan deal dengan jin yang mengganggu tu. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Kita baca jampi-jampi ayat Al-Quran yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk mengelakkan mereka, bukan ikut kata mereka. Kadang bila ikut cakap tu yang suruh cari kambing hitam, ayam hitam, payah, benda-benda yang payah nak cari. Kalau cerita harta Jepun yang Mashita tu, lagi lah. Syaratnya macam-macam, dah penuh semua syarat, nak korek harta tu, satu tak kena, harta tu tak keluar lagi. Tapi banyak cerita orang cari harta Jepun ni. Di Johor ada, dekat Terengganu ada, punya banyak besi. Jadi tuan-tuan, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Azan. Sila. Atau kita habiskanlah terus sebelum azan. Sampai di sini dulu, sampai ayat yang kelima. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-6 dalam kuliah yang akan datang, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Sekianlah sahaja apa yang baik dari Allah SWT, yang kurang datang dari khidmat diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.